Dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia bercerita, Abu Turab datang ke majlis ayahku. Lalu ayahku berkata, si fulan dhaif, si fulan thiqah. Okey. Jadi Imam Ahmad kata, fulan dhaif, fulan thiqah. Bila kita sebut fulan dhaif, fulan thiqah, kita sebut cerita tentang orang. Sebut nama fulan dhaif, fulan thiqah. Kata di Abu Turab, Syekh, jangan kamu menghina ulama. Ni gang-gang ni hina ulama ni. Orang yang mengajar ni, kita kata dia dhaif. Kita kata dia bawa hadis palsu. Ni hina ulama. Macam sama zaman kita kan. Abu Turab kata, Syekh, jangan kamu hina ulama. Ayahku menoleh, yakni Imam Ahmad. Imam Ahmad menoleh ke arahnya. Lalu dia menanggapi, yakni dia jawab, Abu Turab, bagaimana kamu ini? Ini nasihat, bukannya ghibah. Yang Imam Ahmad buat bukan mengumpat, tak. Tetapi dia adalah nasihat. Jangan ambil ilmu daripada fulan sebab dia dhaif. Jangan ambil ilmu daripada fulan sebab dia pendusta. Jangan ambil ilmu daripada fulan sebab dia banyak lupa. Jadi bila kita sebut nama-nama tu, kita bukan hina dia. Kita bukan mengumpat dia. Imam Ahmad kata ini adalah nasihat. Nasihat supaya apa? Supaya kita ambil ilmu dari ahli yang sebenarnya. Tapi bagi golongan sufi yang tak faham ni, dianggap ni adalah menghina ulama. Kita tengok nota kaki ya. Orang yang mewarisi bid'ah mereka pada zaman sekarang selalu mengagungkan serta mendendangkan pernyataan-pernyataan itu. Tidak hairan kalau ada seorang ahli sunnah mengutarakan pengingkaran terhadap seseorang yang melakukan penyimpangan atau mengungkapkan bantahan terhadap hal-hal yang dituduhkan pihak musuh kepada dirinya atau melakukan tindakan yang semacam itu, maka orang-orang menyerukan persatuan dan kesatuan, sanggup berteriak kepadanya, ini memecah belah umat. Jangan buat orang balah kak. Kenapa kita nak pecah belah? Cerita orang tu tak betul, cerita orang ni tak betul. Sebab apa? Sebab dia tak nak orang kritik guru dia. Sedangkan kritikan itu adalah nasihat. Berbeza dengan kritikan yang kita kata tidak bersandarkan sumber yang benar. Kritik, dia ni PhD. Kritik, dia ni ada sijil. Dia ni, itu semua sifat peribadi. Tapi kalau orang tu kritik, dia bawa hadis palsu, hadis yang dia nyatakan adalah dhaif, itu kritikan ilmu. Tak ada pun orang kata dia pakai serban belok. Tak ada pun orang kata dia pakai. Sebab tu kita ahli sunnah, kita kena pandai bezakan. Di saat kita nak mengkritik ulama, dalam masalah ni pun, sebenarnya ulama hadis sangat hati-hati. Kita tak nafi ada sebahagian orang, bila mengkritik ilmu seseorang, tanpa sedar, dia telah mengkritik pribadi. Itu kena hati-hati. Ulama hadis bila cerita tentang ilmu al-jarh wa ta'dil, dia tak sebut tentang kepincangan pribadi. Ulama tu tempang. Walaupun contoh dia sebut tentang al-a'mash, al-a'raj, gelaran. Tapi gelaran untuk ta'rif, memperkenalkan seseorang. Kalau kita kata, siapa dia tu? Nama dia apa? Dia tu fulan Muhammad. Kemudian yang bersifat dia macam ni sifat. Walaupun sifat buruk, kalau ta'rif tak apa. Tapi kalau nak menghina dan sebagainya, tak boleh. Jangan cerca pribadi, tapi sebut tentang nasihat ilmu. Dia baca hadis ni hadis yang dhaif. Sebab tu kita kena beza. Ulama ataupun orang-orang awam kena pandai beza. Kalau semua ustaz kena suap belaka, kita tak reti nak beza, nanya kita. Beza antara mengumpat, menghina dengan nasihat. Kalau orang kata dia ni baca hadis palsu, kita bukan cela ustaz tu. Kita nak nasihat, jangan dengar cerita hak dia bawa sebab cerita tu palsu.
Tapi kalau dia kata dia ni sibuk dengan gelaran dia, sibuk dengan pangkat dia, sibuk, itu semua gelaran tohmahan terhadap peribadi. Okey. Jadi Imam Ahmad, bila Abu Turab kata jangan hina ulama, dia kata ini bukan hina, ini nasihat. Kemudian, okey, nota kaki lagi. Padahal mereka tidak menguasai manhaj cara beragama ulama dalam mengungkap bid'ah serta membantah pengikut hawa nafsu. Dia kata menghina tu sebab dia tak tahu ulama-ulama dulu macam mana cara mereka menghadapi golongan-golongan pendusta agama. Kalaulah dia baca sejarah imam-imam, ulama-ulama besar dulu, macam mana mereka menasihati orang awam daripada penglipu lara, dia bagi gelaran kadzab, dia bagi gelaran dajjal, dia bagi gelaran macam-macam. Supaya apa? Supaya orang tinggalkan pendusta agama. Tapi tak hairan, daripada dulu sampailah sekarang, pendusta ni ramai follower, ramai pengikut. Ramai pengikut. Jadi jangan kerana pengikut ramai, dia rasa dia benar.